Etika bermaksud satu ukuran dan piawaian yang digunakan untuk membezakan kelakuan seseorang sama ada baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Moral boleh ditakrifkan sebagai tingkah laku atau amalan yang sejajar dengan tata susila dan undang-undang masyarakat. Akhlak pula bermaksud keadaan jiwa yang menerbitkan tingkah laku dan perbuatan manusia. Pembahagian etika. Ahli falsafah mengklasifikasikan etika kepada dua, iaitu deskriptif dan normatif. Etika deskriptif. Ia merupakan satu disiplin yang membicarakan tentang sejarah sistem moral. Etika ini menerangkan lebih kepada sejarah sistem moral yang dianuti oleh setiap individu atau golongan tertentu. Etika deskriptif terbahagi kepada 5, iaitu individu, sosial, gunaan, kerja dan meta. 1, 2, 1, 2, 3. Alo, nanti dekat universiti nanti belajar elok tau. Ingat mak raya, pesan mak raya tu. Lepas tu, banggakan mak raya kat rumah. Baik ayah. Along akan belajar elok dan Along akan buktikan yang Along akan banggakan ayah suatu hari nanti. Itu janji Along terhadap ayah. Kalau macam tu tak apalah ayah. Assalamualaikum dulu ayah. Waalaikumsalam. Masuk dulu ayah. Ya. Assalamualaikum bang. Nama saya Daniel. Abang? Waalaikumsalam, nama aku Zul. Tak payah abang-abang lah, panggil Zul je. Kau intip baru Abang saya intip baru. Oh, patutlah. Aku tahu kau penat, tak apa. Kau relax tu. Kita abang. Okay. Aduh, aku kena siapkan assignment Dr. Yan ni. Kuis pun dah dekat-dekat. Aduh, macam mana ni? Kau tengah buat apa tu, Daniel? Tak Zul, aku tengah siapkan assignment doktor ni sebab budik pun dah nak dekat-dekat. Aku stres lah. Alah, kerja tu nanti kau boleh siapkan. Jom kita main game dulu. Relax dulu, sakut dulu. Kau kan menjadikan. Tapi Kau ni. Sekarang ni kau letak buku kau ke tepi. Jom kita main game dulu. Bukan baju display, bukan tali trap. Ada lagu klise, buat luha. Banyak masalah, ada jalan keluar. Simpan barang sulit dalam kotak seluar. No stress, sama-sama kita fly. Tolong cakap hal bila jumpa Maria. Benda dah lepas, kita boleh cakap lah. Macam baju distress, pakai masa start. 6'5" on the mil. In a lick fly on the ground. Gotta still alive for the count. Yeah, trouble going pirates again. Yeah, daddy. Assalamualaikum Alung. Apa khabar? Macam mana result? Okey tak? ayah, Alung minta maaf ayah. Rizal Alung teruk kali ni. Alung dengan janji Alung tak akan buat lagi ayah. Alung minta maaf. Apa? Result kau teruk? Tak apalah Alung. Ayah maafkan. Alung lepas ni Alung belajar sungguh-sungguh ya. Baik ayah, Alung akan buat betul-betul kali ni ayah. Alung janji ayah. Alung akan tunjukkan Alung boleh buat. Harapkan tu memang betul ayah. Alung minta maaf. Tak apalah Alung. Belajar elok. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Hai. Kata siapa? Seorang je. Ni nak keluar ke cantik-cantik ni? Nak keluar. Tapi keluar. Ni nak bagi sikit ni. Ya Allah. Ni buat kenduri ke apa? Tak adalah. Saja buat masak-masak bagi kat jiran-jiran. Tak nak masuk dulu? Tak apa. Masuk dulu saya buat minum. Tak apa. Nak keluar kan ni. Nak bagi Tak lagi apa, dekat saya tunggu. jiran-jiran lain pula. Okey. Saya nak kat mak. Terima
kasih. InsyaAllah. Nanti saya bagi balik yang ni. Okey, terima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniaga. Saya pasti di antara kita semua pernah pergi ke pasar dan pernah melihat pelbagai gelagat-gelagat yang ada di pasar. Di pasar terdapat gerai ikan dan juga gerai buah-buahan. Mungkin ada di antara mereka yang bersungguh-sungguh menyatakan ikan mereka baru dan segar. Walhal baki yang tak terjual kemarin. Dan ada juga yang mencampurkan buah-buahan yang busuk dalam longgokan yang elok dengan niat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Saya pasti mesti korang semua keliru kan? Marilah kita lihat pandangan Islam dan pendekatan Rasulullah dalam berniaga. Okey, yang pertama iaitu jujur dalam berniaga. Pada suatu hari, Rasulullah melintasi sebuah gerai yang menjual biji-bijian dan Rasulullah menyentuh dan terasa basah. Lalu, Rasulullah bertanya kepada pemilik, kenapa barang ini basah? Lalu, si pemilik menjawab, terkena hujan. Dan lalu Rasulullah bertanya, mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu di atas supaya orang lain mengetahuinya? Di sini timbullah hadis yang menyatakan barang siapa yang menipu, dia bukan dari golongan kami. Yang kedua iaitu larangan bersumpah. Sesungguhnya banyak bersumpah boleh melariskan barangan, akan tetapi ia akan menghilangkan barakahnya. Rasulullah telah bersabda, sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapuskan keberkatannya. Yang ketiga pula iaitu larangan gharar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah telah mencegah dari jual beli dengan cara lemparan batu kecil iaitu tikam dan jual beli secara gharar. Sebagai contoh, gharar ialah menjual ikan yang masih lagi di dalam laut ataupun menjual ayam yang belum menetas. Gharar adalah sesuatu yang tidak pasti, tidak tentu dan tidak jelas. Hi, good morning. Morning. Saya nak awak siapkan semua ni dalam masa seminggu. Baiklah tuan, terima kasih. Could you slow down your volume please? Bising. Oh sorry. Etika normatif berfungsi menilai, mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada. Mencadangkan satu undang-undang moral yang standard dengan berpandukan sistem yang ada seperti membentuk etika perubatan yang terlibat dengan profesion perubatan. Etika normatif mengemukakan banyak teori dalam memperkatakan perilaku manusia sama ada baik atau buruk. Kebanyakan etika yang digunakan hari ini ialah teori deontologikal dan teori teologikal. Etika dalam Islam. Akhlak adalah perkataan Arab iaitu kata jamak kepada perkataan khuluq. Akhlak juga boleh diertikan sebagai tabiat, adab dan maruah. Prinsip-prinsip etika Islam. Pertama, keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Sempurna akan menyedarkan seseorang bahawa hanya Allah tempat untuk manusia memohon perlindungan, pertolongan dan keampunan. Kedua, kebebasan memilih. Manusia mempunyai kebebasan. Manusia menurut perspektif Islam perlu berusaha kerana telah diberikan kuasa atau kebebasan untuk memilih sama ada kebaikan atau keburukan. Yang ketiga ialah tanggungjawab. Seseorang itu akan dipertanggungjawabkan atas tingkah laku atau alternatif yang dipilihnya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, terdapat 5 jenis etika. Etika terhadap diri sendiri, etika terhadap keluarga, etika terhadap masyarakat, etika terhadap alam dan etika terhadap Allah. Pertama, etika terhadap diri sendiri. Seperti menjaga kesihatan diri,
membersih jiwa daripada sebarang bentuk kekotoran, melatih jiwa supaya berfikir dan menganalisa dan tidak melampaui batas. Yang kedua, etika terhadap keluarga. Seperti suami perlu bergaul dengan isterinya dengan cara yang baik, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, etika terhadap masyarakat. Jangan memasuki sesebuah rumah kecuali setelah meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jangan mengurangkan timbangan, kembalikan amanah kepada pemiliknya dan hakimlah antara manusia dengan adil. Keempat, etika terhadap alam. Amanah Allah kepada manusia untuk mentadbirnya. Selain itu, manusia sebagai makhluk Tuhan perlu hidup secara aman dengan flora dan fauna. Dilarang melakukan kerosakan terhadap alam atau mencemarkannya. Yang terakhir ialah etika terhadap Allah. Akhlak yang paling tinggi dan mengatasi segala-galanya adalah akhlak manusia terhadap Allah. Tuhan yang berhak mendapat semua pujian, segala ketaatan. Dialah sahaja yang layak dan mesti disembah, tempat meminta pertolongan, pengampunan dan hidayah.